Setiap hari mesti ada cadangan mengarut yang dikeluarkan, cadangan yang pelik-pelik yang akhirnya akan menyusahkan lagi hidup rakyat marhaen. Come on lah, takkanlah tak ada idea lain lebih bermanfaat kot. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya tertarik untuk mengulas satu cadangan daripada seorang fellow bernama Dr. Stephen Kidd yang mencadangkan antara lain kerajaan mungkin boleh mempertimbangkan untuk memotong subsidi petrol diesel sebanyak 20%, di mana pemotongan tersebut bolehlah disalurkan ke dalam tabung KWSP untuk mereka yang hendak pencen. Tonton video ini. 20% subsidi petrol wajib dipertimbangkan untuk dimansuhkan dan disalurkan kepada dana pencen untuk pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Menurut analisis kanan berkaitan dasar social development pathways Dr. Stephen Kidd, langkah ini boleh menggalakkan pencarum untuk meningkatkan simpanan mereka. You take 20% away from the fuel subsidy, right? So it'll be a slight increase in fuel prices, which is probably a good thing with climate change. We want people to be using But not a less popular fuel. thing. No. That's the No, unless that's the you hindrance right there. were then to give, out of that money, you could give everybody over 65 in Malaysia a relatively decent old age pension. You could do it within 6 months or a year. And people might say, hey, that's worth taking 20% off, because everybody's going to benefit from that, even the people who are looking after the older people. Cadangan tersebut menurut KIDD adalah bagi membolehkan satu mekanisme pemberian pencen kepada pencarum KWSP yang mana sistem tersebut belum dilaksanakan. Beliau berpendirian langkah ini memberi manfaat kewangan lebih mampan kepada pencarum dan sudah pun dilaksanakan di beberapa negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memanglah nampak sekali imbas cadangan ini molek, cantik, wah bestnya, nanti caruman akan banyak dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, bagi saya secara peribadi, cadangan ini adalah cadangan yang paling mengarut, yang paling pelik dan yang paling tak patut dilaksanakan oleh kerajaan, tak kira dalam apa jua keadaan sekalipun. Sebab apa? Sebab nombor satunya tuan-tuan dan sekalian, tidak semua orang yang menggunakan petrol dan diesel itu ada caruman KWSP. Ada di antara mereka yang tidak pernah menerima apa-apa caruman sebab mereka tidak pernah bekerja makan gaji. Daripada kecil membawa sampai ketua, mereka ini berniaga sahaja. Mereka tak ada dapat caruman majikan whatsoever. Dan ada juga di antara mereka ini yang pernah bekerja, pernah mencarum tetapi sudah berhenti. Dan bila mereka berhenti, mereka tidak lagi bekerja makan gaji ataupun berniaga sendiri dan sebagainya, dan mereka tidak lagi mencarum. Yang mencarum pun taklah berapa banyak sangat kalau ikutkan. Jadi kenapa kita hendak membebankan seluruh rakyat Malaysia dengan pemotongan 20% subsidi petrol diesel ini semata-mata untuk memenuhkan tabung pencen bagi pencarum-pencarum KWSP? Itu tidak adil tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda masih ingat, tidak lama dahulu saya pernah mengeluarkan satu video di mana kerajaan mungkin boleh mempertimbangkan untuk mengkaji kembali Akta 237, iaitu akta berkenaan dengan gaji para ahli parlimen serta elang-elang yang mereka dapat serta berapa banyakkah pencen yang layak mereka terima selepas satu tempoh perkhidmatan yang tertentu. Selamat berkenalan dengan Akta 237, iaitu Akta Ahli Parlimen Kurungan Saraan yang telah diwartakan pada tahun 1980. Sebelum itu tuan-tuan dan puan sekalian, akta ini menjelaskan tentang bayaran dan juga elon yang bakal dinikmati oleh ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli Dewan Negara sepanjang mereka berkhidmat, dan dalam akta ini jugalah terdapat satu klausa berkenaan dengan berapa banyakkah mereka ini akan dapat selepas mereka tidak lagi menjadi ahli Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat, mengambil kira mereka telah memenuhi beberapa syarat kelayakan perkhidmatan. Di mana kalau anda dapat lihat di sini, berdasarkan kepada perkara 3/1, gaji ahli Dewan Rakyat iaitu ahli-ahli parlimen kita ini berjumlah RM16,000 setiap bulan. Tak termasuk elon-elon lain, tak termasuk kalau mereka ini jadi pengurusi GLC ataupun badan berkenaan mana-mana, tak termasuk kalau mereka ini ada jawatan-jawatan lain dalam kerajaan. Sekarang ini pun konon-konon mereka kata, oh kami sudah potong gaji MP, 20% potongan. Bermaksud 20% daripada RM16,000 itu ialah lebih kurang dalam RM3,200. Kalau ditolakkan dengan RM16,000 itu, masih lagi berjumlah lebih kurang RM12,800. Masih lagi belasan ribu setiap bulan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi itu bukan perkara pokok yang ingin kita bincangkan. Saya ingin menyentuh tentang bahagian pencen bagi ahli-ahli dewan. Di mana kalau anda dapat lihat perkara 2/2 ini, pencen untuk para ahli Dewan Rakyat yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 36 bulan ataupun
setahun setengah perkhidmatan mereka, tak kira bila pun mereka layak menikmati pencen berupa 3/5 daripada gaji bulanan mereka ataupun elang bulanan mereka. RM16,000 gaji ahli parlimen, 3/5 ataupun 60% daripada RM16,000 itu ialah lebih kurang RM9,600 setiap bulan. Bayangkan ahli-ahli parlimen ini bila mereka tidak lagi menjadi ahli parlimen, tidak kiralah mereka ini digugurkan ke, kalah pilihan raya ke atau macam mana pun, mereka tetap dapat RM9,600 setiap bulan, goyang kaki tak buat apa pun sekiranya mereka telah berjaya menghabiskan 36 bulan tempoh perkhidmatan. Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian? RM9,600 duit kita habis untuk seorang bekas ahli parlimen. Jadi kerajaan sebenarnya, kalau mereka betul-betul kaji kembali skim pencen untuk ahli-ahli parlimen ini, kerajaan sebenarnya telah boleh menjimatkan lebih kurang RM2 bilion setahun. Bukan sikit tau 2 bilion tu. Daripada 2 bilion itu, 1 bilion masuk dalam tabung pencen KWSP. Settle masalah. Tak payah menyusahkan rakyat terpaksa bayar lebih untuk petrol maker dan sebagainya. Petrol ini adalah hak rakyat. Ini yang selalu dijuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kami sendiri ketika kami bersama-sama dengan mereka satu ketika dahulu. Jadi kenapa kali ini dok nak cadang, nak potong subsidi itu, potong subsidi ini? Kiranya minta rakyat ini potong hak mereka sikit, konon-kononnya untuk hak mereka pada masa akan datang. Apa fungsi kerajaan kalau macam tu, kalau tidak membantu rakyat? Baik rakyat jadi kerajaan kalau macam tu, sebab asyik-asyik rakyat je kena. Apa cerita ni bang? Dan sebelum saya berlalu, saya ingin bertanya kepada kerajaan. Satu ketika dahulu, ketika perbentangan belanjawan 2023 oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri telah berjanji kerajaan akan mencarumkan RM500 dalam akaun KWSP para pencarum yang berusia 40 tahun ke atas. Konon-kononnya RM500 itu akan berkembang biak dan sebagainya dalam tempoh 10 ke 15 tahun sehinggalah mereka ini mengeluarkan duit caruman masing-masing. Jadi soalan saya lah, dah carumkan duit itu ke belum? Sebab kalau tidak menjadi kesalahan saya, ramai yang mengatakan caruman itu tak masuk pun lagi. Tak tahulah kalau mereka tak perasan. Tapi kalau betul tak masuk, dan kita tanya juga, adakah ini satu lagi janji yang telah terlupa oleh kerajaan Madani campuran ini? Tak baiklah macam tu bang. Anda dah janji, kenalah tunaikan. Tak kira orang suka ataupun tidak, betul tak? Jadi kepada kerajaan, tolong ya, sebelum anda consider untuk mengikut cadangan daripada Dr. Stephen Kidd ini, lebih baik anda potong mana yang patut potong dahulu, sekiranya kalau anda ingin menjamin kemaslahatan para pencarum yang akan bersara pada masa akan datang. Jangan bebankan rakyat untuk satu pihak yang lain yang bak kata Perdana Menteri yang menguntungkan beberapa kerat pihak sahaja. And for Dr. Stephen Kidd, I am very sorry. I did not mean to belittle you, but your suggestion over here, while noble for you, it is outrageous and not suitable at all for us Malaysians. Because we have already endured so much. We've already seen the rise of the living cost. We already seen the spike of the prices. And when you are uttering this kind of idea, it will make our life become more miserable. So please, Dr. Stephen Kidd, before you utter any kind of ideas like this, please study first the situation that we are all in. When you really know about the situation that we are facing day in, day out, maybe after that, you will come up with a better idea compared to this. Okay? Tetapi macam biasa tuan-tuan puan-puan sekalian, kita faham kerajaan ini adalah kerajaan Madani campuran. Kerajaan mereka. Dan bab kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.